muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di Dewan Kemas ini untuk kita berkongsi satu karnival yang agak berbeza daripada keadaan-keadaan yang lain. Sebenarnya bila sebut dosa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena yakin bahawa tidak ada seorang pun dalam dewan ini yang tak buat dosa. Saya buat dosa, Ustaz Ramli buat dosa, Ustaz Nik buat dosa. Semua dalam dewan ini adalah orang yang buat dosa dan orang yang berdosa. Itu sifat manusia. Sebab Allah jadikan makhluk yang terbesar di atas muka bumi ini 3 jenis makhluk. Yang pertamanya manusia, yang kedua malaikat, yang ketiga jin. Manusia jenis makhluk jenis malaikat ni dia tak tahu buat dosa. Dia takkan buat dosa. Dia buat ibadat daripada mula dia diciptakan sampailah hari akhirat. Itu malaikat, dia takkan buat dosa. Dia buat pahala je. Makhluk yang kedua jin, iblis, syaitan. Jin, iblis, syaitan. Yang mana syaitan ini jenis makhluk Tuhan yang kerja dia buat dosa je. Dia tak akan buat pahala, dia buat dosa je. Itu syaitan. Manakala manusia, makhluk yang agak besar, dia kadang-kadang buat dosa, kadang-kadang buat pahala. Kadang-kadang buat pahala, kadang-kadang buat dosa. Sebab tu manusia tak boleh jadi malaikat. Maknanya kalau dia tak buat dosa langsung, dia bukan manusia, dia malaikat. Kalau dia pula jahat, tak ada baik langsung, dia bukan manusia, dia syaitan. Hari-hari yang berlalu dalam kehidupan kita, dengan umur kita yang semakin meningkat ini, apakah bertambah amal ibadah kita kepada Allah ataupun semakin jauh kita daripada Allah Ta'ala? Renungkan, jangan pandang remeh, jangan pandang kecil, jangan pandang sesuatu yang kita rasakan kita tidak ambil kisah soal dosa dan pahala yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam perkara yang membabitkan soal makan minumnya, sampailah dalam kehidupan kita ini. Kerana apabila seorang anak Adam itu melakukan satu dosa, dalam hadis jelas akan tertumpuklah titik hitam pada hatinya. Dan sekiranya ia sentiasa bergelombang dengan dosa yang dilakukannya, tanpa ia minta ampun kepada Allah Ta'ala, tanpa dia bertaubat kepada Allah, maka akan gelaplah hatinya.
sama ada sambut orang ataupun melepas orang pergi, malaikat tunggu di situ untuk berdoa. Sebab tu Nabi sentiasa beritahu dekat isteri dia, wahai isteriku, tolong doakan aku sehingga hilang pandanganmu. Bila Nabi keluar rumah, Nabi suruh isteri dia berdoa depan pintu. Doa depan pintu sampai hilang pandangan. Aisyah pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah perjalanan suamiku pergi dan balik ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah rezeki yang suamiku cari ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah suamiku daripada difitnah orang ya Allah. Ya Allah, bantulah suamiku ketika dia kesorangan ya Allah, sampai suami dia hilang. Barulah dia tutup pintu perlahan-lahan seolah-olah Nabi ada di hadapan.